Apa khabar adik-adik semua? Kak Kiki berasa amat gembira kerana masih berpeluang menemui adik-adik. Ilmu yang kita kongsikan melalui ruangan ini dapat menambahkan pengetahuan dan kemahiran adik-adik. Kak Kiki pasti berasa rindu akan adik-adik apabila rancangan ini selesai. Episod pada kali ini, Kak Kiki masih membawa adik-adik mengenali binaan ayat. Itu binaan ayat majmuk pula. Adik-adik, dalam salam pertemuan tadi, Kak Kiki ada menyebutkan 3 ayat. Kak Kiki ulang ayat-ayat itu, iaitu Kak Kiki berasa amat gembira kerana masih berpeluang menemui adik-adik. Ilmu yang kita kongsikan melalui ruangan ini dapat menambahkan pengetahuan dan kemahiran adik-adik. Kak Kiki pasti berasa rindu akan adik-adik apabila rancangan ini selesai. Dapatkah adik-adik kesan penggunaan kata hubung dalam ketiga-tiga ayat tersebut? Kata hubung dalam ayat pertama ialah kerana. Kata hubung dalam ayat kedua ialah yang dan. Kata hubung dalam ayat ketiga ialah apabila. Apabila kita membina ayat menggunakan kata hubung, ini bermakna kita sudah membina ayat majmuk. Jadi, ayat majmuk ialah 2 atau lebih ayat tunggal yang disatukan menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung. Mari kita teliti 3 ayat tadi. Setiap ayat itu boleh menjadi lebih daripada 1 ayat tunggal jika tidak menggunakan kata hubung. Ayat 1. Kak Kiki berasa gembira. Kak Kiki masih berpeluang menemui adik-adik. 2 ayat tunggal itu Kak Kiki jadikan ayat majmuk menggunakan kata hubung pancangan keterangan kerana. Ayat 2. Ilmu kita kongsikan melalui ruangan ini. Ilmu dapat menambahkan pengetahuan adik-adik. Ilmu dapat menambahkan kemahiran adik-adik. 3 ayat tunggal tadi Kak Kiki jadikan 1 ayat majmuk menggunakan kata hubung pancangan relatif yang dan kata hubung gabungan dan. Ayat 3. Kak Kiki pasti berasa rindu akan adik-adik. Rancangan ini selesai. 2 ayat tunggal Kak Kiki jadikan 1 ayat majmuk menggunakan kata hubung pancangan keterangan apabila. Tentu adik-adik masih ingat kata hubung pancangan yang telah kita bincangkan pada episod yang lalu. Penggunaan kata hubung dalam ayat sama ada atau hubung jenis gabungan, jenis pancangan atau perkataan lain yang berfungsi sebagai penghubung ayat berkait rapat dengan binaan ayat majmuk. Jadi, bagi memudahkan adik-adik mempelajari binaan ayat majmuk, Kak Kiki paparkan semula kata hubung tersebut. Kata hubung. Kata hubung gabungan. Kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan ada 3 jenis, iaitu pancangan relatif, pancangan komplement, pancangan keterangan. Adik-adik, ayat majmuk ini ada 3 jenis, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk campuran. Ayat majmuk pancangan pula ada 3 jenis, iaitu ayat majmuk relatif, ayat majmuk komplement dan ayat majmuk keterangan. Terlebih dahulu, Kak Kiki bawa adik-adik meninjau ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang mencantumkan 2 atau lebih ayat tunggal menjadi 1 ayat menggunakan kata hubung gabungan dan perkataan lain yang berfungsi sebagai penghubung seperti tambahan pula, akhirnya, sebaliknya, melainkan dan padahal. Sebagai contoh,
Permainan tradisional masyarakat Melayu ialah sepak raga. Permainan tradisional masyarakat Melayu ialah congkak. Permainan tradisional masyarakat Melayu ialah sepak raga dan congkak. Dua ayat tunggal tadi digabungkan menjadi satu. Gunakan kata hubung gabungan dan menjadi ayat majmuk. Bukan saja dua unsur boleh digabungkan. Malah, kita boleh gabungkan unsur-unsur lain yang sama taraf menggunakan kata hubung dan atau lalu sambil. Sebagai contoh, permainan tradisional masyarakat Melayu ialah sepak takraw, congkak, waw, wayang kulit dan gasing. Mereka menonton permainan tradisional iaitu waw, gasing, congkak dan sepak raga sambil makan kacang. Jika diteliti ayat yang pertama dan ayat kedua, kita boleh membina 5 ayat tunggal dengan mengulangi subjek yang sama sehingga 5 kali. Perkara ini tentulah membosankan dan membazir. Oleh sebab itu, kita binalah ayat majmuk gabungan. Kak Kiki berikan ayat-ayat contoh yang lain dan teliti penggunaan kata hubung gabungan dalam setiap ayat. Contoh gabungan yang faktanya berurutan. Baju kurung bukan sahaja selesa dipakai, malahan menyerlahkan identiti wanita Melayu. Gita memakai sari sambil melihat cermin. Mereka bersalam-salaman lalu meninggalkan majlis. Nina serta rakan-rakannya bercuti di sebuah pulau peranginan. Murid-murid itu menyiapkan latihan matematik, kemudian berehat sebentar. Pada mulanya, saya hanya menonton persembahan muzik tradisional. Kemudian minat mula bercambah. Akhirnya, saya menjadi pemuzik profesional. Contoh gabungan yang memberikan maksud bertentangan. Pakaian tradisional wanita Melayu ialah baju kurung, manakala pakaian tradisional wanita Cina ialah cheongsam. Dia berasakan bahawa pakaian barat itu cukup bergaya. Padahal, pakaian kebangsaan yang dipakainya itu menjadikannya kelihatan lebih segak. Reza gemar kuih tradisional, tetapi kakak-kakaknya gemar kek coklat. Mereka mengharapkan gelaran juara. Sebaliknya, mereka kalah teruk. Ada 10 ayat contoh yang menggunakan kata hubung yang berbeza. Dapatkah adik-adik mengesan perbezaannya? Ya, bagus adik-adik. Adik-adik bolehlah mencuba memisahkan ayat-ayat tadi menjadi beberapa ayat tunggal. Selesai sudah bab ayat majmuk gabungan. Sekarang kita teliti pula ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk pancangan pula berbeza sedikit dengan ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk pancangan terdiri daripada ayat utama dan beberapa ayat kecil. Seperti yang Kak Kiki katakan pada awal rancangan bahawa ayat majmuk pancangan ada 3 jenis, iaitu relatif, komplement dan keterangan. Ayat majmuk pancangan relatif menggunakan perkataan yang untuk menggabungkan ayat utama dengan ayat kecil. Sebagai contoh, sepak takraw ialah permainan tradisional yang menggunakan bola daripada anyaman rotan. Ayat utama atau ayat induk, sepak takraw ialah permainan tradisional. Ayat kecil atau anak ayat, sepak takraw menggunakan bola daripada anyaman rotan. Perhatikan contoh-contoh lain dan cuba adik-adik asingkan ayat utama dengan ayat kecil. Mereka membuat waw yang berukuran 3 meter. Rumah yang berbentuk tradisional menarik perhatian pelancong.
Ana meminati muzik yang berirama keroncong. Permainan tradisional yang ada unsur matematik ialah congkak. Mari kita sama-sama asingkan 4 ayat majmuk tersebut menjadi ayat tunggal. Mereka membuat wow. Wow berukuran 3 meter. Rumah berbentuk tradisional. Rumah menarik perhatian pelancong. Ana meminati muzik. Muzik berirama keroncong. Permainan tradisional ada unsur matematik. Permainan tradisional ialah congkak. Ayat majmuk pancangan komplement menggunakan kata hubung bahawa dan untuk. Komplement berasal daripada perkataan complete yang bermaksud sempurna atau lengkap. Jadi, bahagian komplement ini berfungsi melengkapkan ayat tersebut. Sebagai contoh, Beliau menyatakan bahawa seni warisan Bongai perlu dilestarikan. Ayat induk. Beliau menyatakan ada subjek iaitu beliau dan predikat iaitu menyatakan tetapi ayat tidak lengkap. Unsur komplement. Seni warisan Bongai perlu dilestarikan. Ayat induk dan unsur pelengkap digabungkan menggunakan kata hubung bahawa. Untuk dia melupakan kampung halaman amat sukar. Ayat induk, dia amat sukar. Ada subjek dan predikat tetapi perlu unsur pelengkap. Unsur komplement. Dia melupakan kampung halaman. Ayat induk dan unsur pelengkap digabungkan menggunakan kata hubung untuk yang terletak di hadapan ayat. Kak Kiki berikan 3 ayat contoh lagi dan cuba adik-adik pisahkan ayat induk dengan unsur komplement. Beliau menjelaskan bahawa permainan tradisional diminati oleh golongan muda. Penyanyi itu menyatakan bahawa irama lagu Dondang Sayang ada keunikannya. Untuk mengembalikan masa silam sangat mustahil. Seterusnya adik-adik, ayat majmuk pancangan keterangan. Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang ada unsur keterangan. Ayat-ayat disambungkan atau digabungkan antara ayat induk dengan ayat keterangan menggunakan kata hubung keterangan iaitu kerana, sehingga, apabila dan lain-lain. Mari kita lihat contoh. Orang tua itu mengusahakan anyaman tikar mengkuang kerana ingin melestarikan kraf tangan warisan. Ayat induk. Orang tua itu mengusahakan anyaman tikar mengkuang. Ayat keterangan. Dia ingin melestarikan kraf tangan warisan. Ayat induk dan ayat keterangan digabungkan menggunakan kata hubung kerana. Adik-adik perhatikan binaan ayat majmuk pancangan keterangan dan lengkapkan dengan kata hubung yang sesuai. Mari kita lihat jawapan.
siapakah yang tepat? Permainan wayang kulit perlu relevan dengan isu remaja supaya diminati oleh golongan muda. Jika seni warisan tidak dipelihara, identiti negara terus terjejas. Para remaja meminati permainan sepak takraw apabila permainan tradisional itu dijadikan acara sukan. Pemimpin masyarakat menganjurkan pelbagai program kebudayaan pelbagai kaum untuk mewujudkan perpaduan. Sementara menunggu keputusan peperiksaan, Danny mempelajari seni anyaman tikar. Budak itu belajar bermain gasing sehingga dia boleh memusingkan gasing selama 2 jam. Tentu adik-adik sudah dapat membina ayat majmuk keterangan dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. Adik-adik, mari kita tinjau pula binaan ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran ialah binaan ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Dalam binaan ayat itu, ada ayat-ayat tunggal dan ada pelbagai jenis ayat majmuk yang telah kita bincangkan tadi. Kenapa adik-adik memicit-micit kepala? Pening? Jangan pening. Kak Kiki akan tunjukkan binaan ayat majmuk campuran itu. Mari kita teliti ayat contoh ini. Wow dan gasing ialah permainan tradisional yang masih popular. Dalam ayat tersebut ada ayat tunggal dan ayat majmuk pancangan relatif. Ayat tunggal. Wow ialah permainan tradisional. Gasing ialah permainan tradisional. Ayat majmuk pancangan relatif. Wow dan gasing ialah permainan tradisional. Wow dan gasing masih popular. Kata hubung relatif. Yang. Kita lihat ayat contoh kedua dan ketiga. Lingam masih berlatih bermain alat muzik tabla, tetapi Meng dan Busu yang telah lama berlatih sudah berehat. Dalam ayat majmuk tersebut ada ayat tunggal, ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk relatif menggunakan kata hubung tetapi dan yang. Tarian naga yang melibatkan 60 orang dalam satu kumpulan memerlukan koordinasi, kemahiran dan kelembutan untuk menjayakan pertunjukan. Ayat tersebut terdiri daripada ayat majmuk relatif, ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk keterangan. Kesimpulannya, adik-adik boleh membina pelbagai bentuk ayat dalam penulisan tanpa mengubah maksud yang hendak disampaikan. Variasi ayat menjadikan penulisan adik-adik lebih menarik dan maksud mudah difahami. Kita sudah membincangkan pelbagai bentuk ayat, iaitu ayat tunggal, ayat majmuk pancangan relatif, komplemen, keterangan dan ayat majmuk campuran. Sekarang adik-adik tolong Kak Kiki isikan tempat-tempat kosong petikan karangan ini dengan kata hubung yang sesuai. Sudah siap itu adik-adik? Mudah bukan? Kak Kiki paparkan jawapan. Kemudian bandingkan dengan jawapan adik-adik.
Jika seseorang remaja itu cemerlang dalam bidang akademik tetapi tidak memiliki jati diri, kemungkinan perasaan sayang akan negara tidak wujud. Apabila sudah dewasa serta memiliki kepakaran, mereka tidak teragak-agak berkhidmat di negara lain. Untuk memiliki jati diri sebagai bangsa Malaysia, mereka perlu memahami dan menghayati budaya warisan bangsa. Kak Kiki akhiri pertemuan dengan latihan pengukuhan agar adik-adik tetap mengingati Kak Kiki. Adik-adik gabungkan ayat-ayat ini menjadi ayat majmuk. Sama ada gabungan, pancangan relatif, komplimen, keterangan atau campuran. Kemudian, nyatakan jenis ayat majmuk yang dibina. Seni pertahanan diri bangsa Cina ialah Kung Fu. Seni pertahanan diri bangsa Cina ialah Wushu. Seni mempertahankan diri perlu dipelajari. Seni mempertahankan diri dapat digunakan waktu kecemasan. Mereka sedar negara kita kaya dengan seni warisan. Remaja lebih meminati seni dari negara luar. Remaja tidak didedahkan dengan seni warisan. Budaya warisan dapat dilestarikan. Budaya warisan melibatkan masyarakat majmuk. Semua pihak berusaha melestarikan budaya warisan. Sekian saja perjumpaan kita. Jumpa lagi.